this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one, I like to see them try. I'm a madman for your touch, girl, I've lost control. I'm gonna make this last forever, don't tell me it's impossible. Cause I love you for infinity, I love you for infinity. Cause I love you for infinity, I love you for infinity. You know it aches for yours, and you've been filling this hole since you were born. Oh, 'cause you're the reason I believe in fate. Alright, so Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Semua sihat ke? Alright, Alhamdulillah. Baru jelas tak? Kuat tak? Kau nak kuatkan lagi? So siapa-siapa yang baru masuk, boleh tak minta tolong untuk share dulu, tap-tapkan dulu screen. Okay, dan bagi tahu kawan-kawan kita lain yang kita dah nak mula, okay? Terima kasih. Syafiqah Aisyah ada, terima kasih, Alhamdulillah. Ya, saya pun nak buat live dulu. Hai sir, lama tak join live sir. Okey, tak apa, dah join dah ni. Saya pun bulan ni pun agak yelah, kita sama-sama pun ada ujian kita kan. So bulan ni anak saya pun on off demam. Sempat juga banjir sekejap. So alhamdulillah lah. Saya harap semua dah okey. Right, so yang lain semua okey ke? Saya harap semua dalam keadaan yang baik-baik lah, insyaAllah. Okay. Sebelum tu saya just nak say hi dulu pada semua orang yang ada hari ni. Mahirah Sahimi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Yang 4 orang yang ada berada di Facebook, jangan lupa untuk share dulu. Okay, terima kasih. Alhamdulillah. Suara okey tak? Jelas tak? Semalam saya perasan suara saya agak pelan kan. So kalau hari ni okey tak? Jelas tak? Saya nak share dulu kat kawan-kawan kita yang lain. Takut ada yang ramai tak terjoin. Jelas terima kasih. Right, Fatin, Syafiqah, kalau untuk bulan ini ataupun sepanjang you berniaga ni, buat niaga apa? Kan, Nora Aisyah, jelas. Kualiti video, kamera pun cantik. Alhamdulillah, terima kasih. Nora niaga apa Nora? Boleh tak saya bantu ke, kalau ada soalan ke nak tanya? So siapa yang ada persoalan nak tanya tentang closing ke, tentang sales ke, kan, coklat dan kudapan, menarik, saya suka. Waalaikumsalam Kak Ma. Dan siapa-siapa yang boleh berniaga macam biasa. Dan siapa-siapa yang diuji, kita doakan sama-sama untuk kita sentiasa boleh selesaikan masalah tersebut. Yang berniaga, kita berniaga betul-betul, buat sale betul-betul supaya kita ada lebih, dan bila ada lebih tu kita boleh bantu ramai orang lah. Itu je. Okay, Alhamdulillah. Itu je lah yang saya boleh pesan untuk semua orang. Saya betul ke value lebih tarik customer untuk membeli daripada rendahkan harga? Ni Tuan Razi, dan kita punya Insta famous kita. Betul ke value lebih tarik customer daripada rendahkan harga? Jom kita pergi ke whiteboard kita. Value dan harga. Okay, value versus harga lah. Kan, bagi saya dua-dua ni kena is depend on pada kita punya target market kita.
Kan, adakah orang yang kita jual itu pentingkan value ataupun adakah orang itu pentingkan harga? Sebab dua-dua adalah value sebenarnya. So bagi saya value untuk orang yang perlukan harga, mungkin dia nak jimat. Dia melihat kepada keperluan, needs. Kan? Sebab tu objektif ni tetap sama. Dia contoh macam ni lah. Kan? Contoh kereta kan? Kereta yang kereta saja yang mampu milik, mampu milik ataupun yang premium. So maksudnya apa? Mampu milik ni yang just kereta lah. Betul tak? Kereta. Kereta tu maksudnya yang penting ada kereta. Tak kisahlah second hand ke apa ke. Dan biasanya kalau orang finance, kewangan ajar, dan cikgu-cikgu saya kewangan yang ajar, kalau yang mampu milik ni, kita macam mana tahu adalah gaji kali 12 bulan, dan itulah kemampuan kita untuk jumlah ataupun harga kereta yang kita boleh, harga beli kereta yang kita boleh beli. So contohlah kalau gaji kita 2,000 kali 12 24,000. So 24,000 itulah harga paling mahal kereta yang kita boleh beli. Itu dari segi value harga. Macam mana kita nak, adakah dia menarik? So kalau value orang itu lebih fokus pada mampu milik, harga yang lebih murah itu adalah yang lebih dia tertarik lah. Makin murah, yang penting selesai daripada A to B, betul. Tapi contoh ada orang dia nak yang ke premium. Value kereta premium ni maksudnya apa? Saya pernah tengok satu video TikTok. Dia beli Bugatti tau. Dia beli Bugatti. And Bugatti Devon tak silap saya. Kalau saya salah je minta maaf lah kan. Dia bukan Chiron, tapi yang Devon, yang limited edition lah. Yang harganya mungkin 6.4 juta kan USD. 6.4 juta USD. So kalau tanya dia, kereta pun paling laju boleh bawa sampai berapa je pun. Tetapi dengan akses, dengan adanya dia Bugatti ni, dia dapat masuk circle. Dia dapat berkawan dengan orang-orang yang ada Bugatti Veyron juga, yang ada Bugatti yang limited edition ni lah. Saya lupa lah nama dia apa, tapi berjuta juga. Yang limited edition yang mungkin satu kereta tu cuma ada pre-order je. Maksudnya made to order. Ada order baru dia buat. So circle. Mungkin akses dengan kereta 6.4 juta ini, dia boleh masuk circle yang berbilion. So masa faham tak? So harga mampu milik, harga murah ataupun harga tinggi ini is depend. Dia depend. So tak semestinya, dan kita kena turunkan harga untuk dapatkan sales. Dan value itu sebenarnya, value tu lah, kita letak produk kita tu kat mana tu lah yang menentukan harga kita. So saya harap saya menjawab soalan Cik Razi kita, Tuan Razi kita yang self famous kita tanya kan, betul ke value tu, value lebih tarik customer? Ya, sebab value tu is not hanya sekadar harga, kat mana kita letak produk kita tu. Sebab tu produk kan ada banyak kan, ada produk, ada price, dan ada tempat kat mana kita letak produk tersebut. So diri kita tu lah. So walaupun diri kita ni nampak biasa, tapi mungkin presentation kita premium, cara bercakap kita premium, cara editing kita premium, kita tak perlu market yang besar, orang yang cari kita kan. Contoh macam Bugatti, Ferrari, Lamborghini, kereta-kereta yang mahal lah kan, yang mahal-mahal. Pernah tengok tak kan iklan dekat TV? Sebab iklan kat TV adalah bukan market dia. Market dia mungkin tempat event-event. So you kena faham lah nak jual pada orang yang macam mana. Sebab tu harga tu sangat subjektif. Sometimes jual set 480 pun senang close. Sometimes bila jatuhkan harga, orang still tak nak beli. Betul. Sebab apa? Sebab bila kita dah fokus pada 480 kan, kita ambil lah harga produk. Harga produk 480. Kenapa bila kita turunkan harga, kenapa kita turunkan harga orang tak nak beli?
Sebab bila awak dah turunkan harga, awak dah bermain dalam kategori produk-produk yang lebih rendah lah. Faham tak? Yang rendah. So bila awak dah masuk dalam produk-produk yang rendah, produk awak dah jadi terlalu mahal. So keperluan orang yang untuk main produk rendah daripada 480 ni dah jadi berbeza. Faham tak? So biasanya macam mana kita nak letak produk kita ni, saya always cadangkan letak harga kita tu kat tengah-tengah. Market kita tu tak dah rendah sangat, tak dah tinggi sangat, tapi just nice kat tengah-tengah. Tapi you kena kenal lah, okay, so 480 ni apa? So contoh, macam mana you nak nampakkan RM480 ni nampak murah adalah contoh. Okay, boleh letak berapa lama dia boleh amalkan. Berapa lama? 3 bulan ke? Kan? Ataupun mungkin kita boleh letak, kan? Kita boleh letak dalam satu 480 ni berapa kotak? Kan? Berapa hari ataupun berapa produk yang ada. It depend lah. Kadang-kadang mungkin ada yang skincare kan, mungkin ada 5 in 1, 3 in 1. So macam tu lah. So nampak tak? Alright. So package yang ada. So it depend pada diri kita lah, macam mana kita nak letak. So bila kita tahu, kalau Razi cakap okay, produk ni untuk 3 bulan, untuk 6 bulan. So sekarang saya nak tanya, siapakah yang boleh beli sampai 6 bulan terus? Biasanya kalau orang yang baru first time, okay, orang yang baru first time, okay, dia tahu, kan, dia dah tahu, tapi dia belum percaya, kan, dia belum percaya. Siapa nak kena buat, kan? Dia nak cuba dulu, kan? So kalau terus offer sampai 6 kotak, mungkin orang tu tak nak belilah. So untuk yang 6 kotak ini, mungkin untuk orang first time ini boleh je jual 6 kotak terus, tapi tak ramai. So sebab tu kadang-kadang untuk yang first time, apa yang kita boleh offer, mungkin kita offer 2, at least 2 lah, kan? Minta lah dia at least amalkan 2. So 1 bulan itu pagi malam. Faham tak maksud saya? Kan? Tapi bila dia dah repeat tu, nanti boleh terus offer ke 6. Sebab apa? Lebih jimat. Itu je. Faham So kena kenal lah, kan? Kalau 2 kotak, target market dia yang mana? Kalau 480, 6 kotak, target market yang mana? InsyaAllah. Okay? Kan? Ada yang cuba set sebulan tapi still tak ada kesan disebabkan trust dia tinggi, dia repeat 3 bulan. Betul Razi. Betul. Kesan atau tidak itu adalah hasil. Kesan atau tidak adalah hasil. Sebab tu kita bercerita tentang kebanyakannya customer kita yang datang kat kita, semua yang berkesan tu adalah orang-orang yang mengamalkan atas 3 bulan. Tapi kalau contohlah, okay, saya faham, okay, saya nak 3 bulan. Tapi saya tak ada duit. Apa saya boleh buat? So nanti dia akan beli yang 2 dulu. So bila dia buat 2 dulu, kesan yang dia nak tu mungkin tak dapat lagi. Tapi masa dia amalkan produk kita, masa dia guna suplemen kita, takkan langsung tak ada kesan kot. Betul tak? Takkan langsung tak ada kesan. Tak mungkin lah. So kesan-kesan kecil itulah yang kita kena tunjukkan kat dia. Kan, tunjukkan kat dia, okay, jerawat dulu penuh, sekarang masih ada jerawat tetapi dah mula kering. Faham Okay, so itu daripada Razi lah. Okay, daripada Mama Nis Locheta. Okay, betul ke Mama? Saya sebut nama awak ni Mama Nis Locheta. Kalau saya ada buat kek lebih sebulan, selalu nak buat clearance tak apa ke, ataupun better buang je? Mama, buang atau tidak itu kena bergantung kepada kita punya, dia kalau boleh kan, dia macam, kalau saya boleh share lah, saya selalu nampak benda ni dibuat oleh Tesco, ataupun sekarang kita dah sebut apa nama brand dia, Tesco, jadi apa ni hijau ni, lupa lah, Lotus, kan, Lotus. So apa yang diorang buat, kena bagi tahu, okay, bila tarikh luput dan harganya tu dipotong. Memang ada Lotus buat macam tu. So it's better buat macam tu lah, kan. Tapi jangan bagi ke orang. Kalau kita bagi ke orang itu tidak bagus. Biar orang beli dengan harga murah dan tahu itu adalah dah nak bukan dah nak expired lah, dia masih bagus. Cuma yelah, roti kan, contoh lah kan, sekarang ni roti yang tak laku adalah roti-roti yang 27 bulan kan, tinggal 3 hari 4 hari, so tak cukup seminggu. So itu pun orang dah tak nak.
So macam ni, macam kalau kita kek ni biasanya kalau boleh selalu prepare lah kan. So jadi bagi tahu ke ataupun buat happy hour ke. So itu apa yang saya boleh recommend lah. InsyaAllah boleh Mama ni. Saya tak pasti Mama ni buat kek apa, tapi kalau bab makanan ini memang itu adalah cabaran dia lah. Itu ada cabaran dia. So it's okay. Faham Cuma kena bagi tahulah. Okay, kek ini memang dah nak bukan dah nak expired, maksudnya dia tarikh di sebelum guna dah makin dekat. So kita akan bagi offer at least lepaskan modal, kira okey dah sebenarnya. Kan kira okey. InsyaAllah. Okay, faham mungkin maksudnya kita lepaskan modal saja. Okay. Alright. Sayang pula nak buang. Itulah, tapi kadang-kadang kalau nak jual pun tak elok juga sebenarnya. So InsyaAllah lah kan. So orang faham. Kalau kita bagi tahu, kalau dia nak ada macam contoh saya kan. Saya kadang-kadang pun okey je makan roti yang dah nak dekat expired. Betul. Saya okey je. Kan sebab memang kita tahu kita makan. Faham tak? Dan kadang-kadang contohlah, kalau roti-roti nak expired tu, mungkin ada orang dia beli murah dan dia bagi makan kat haiwan, kat ayam. Betul tak? So itu je. So live lama lagi ke? Lama lagi. Relax lah. Baru start ni. Kita akan habis pukul 12.30. Kita akan habis 12.30. InsyaAllah. Terima kasih Razi. Thank you so much. InsyaAllah. Alright, so tuan-tuan, bismillahirrahmanirrahim. So kita tadi mulakan dengan menjawab soalan-soalan. So thank you so much pada yang tanya soalan. So sebenarnya kita tak baca Fatihah lagi. So apa kata kita mulakan sesi kita hari ini dan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So yang pertama-tamanya dan selama-lamanya, suka saya ingatkan, suka saya pesan untuk semua orang yang ada hari ini untuk kita sentiasa bersyukur dan berterima kasih dan pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya rahmat dan rezeki yang Allah bagi kita pada hari ini, pada pagi ini. Allahumma ya jami', Allah yang maha mengampulkan. So alhamdulillah kan, saya yakin dan percaya ramai lagi yang akan join pelan-pelan. Tak ramai pun tak apa, tapi insya-Allah lah daripada yang ramai-ramai yang ada hari ini, anda adalah orang-orang yang akan join dan belajar sesuatu dengan saya. Yelah, kita faham kan ada orang tak boleh nak berniaga macam biasa, tetapi kita yang boleh berniaga ni tolonglah berniaga betul-betul kan. Sebab apa, mungkin sedikit 2.5% daripada apa yang kita dapat itu kita boleh sumbangkan balik lah, insya-Allah. Alright, Allahumma ya bari, Allah yang maha menguruskan. So kita minta dengan Allah supaya Allah pemudahkan urusan kita hari ini, lancarkan rezeki kita hari ini, permudahkan segala urusan kita hari ini. Dan mungkin ada yang sedang nak bantu para mangsa banjir kan. So kita pemudahkan segala urusan dia, keselamatan dia. Dan semoga siapa-siapa yang boleh dan boleh belajar untuk hari ini, kita fokus kepada apa yang kita boleh buat lah. Faham So siapa-siapa yang content creator, buatlah content creator. Mungkin you guys boleh pilih konten-konten seperti makanan-makanan yang bagus untuk ataupun yang sangat sesuai untuk para korban banjir kan, ataupun lokasi-lokasi untuk hantar kan bantuan-bantuan banjir. Lepas tu barang-barang yang perlu ada, contoh macam water jet, scrub water jet lah kan, yang paling penting juga. So kat mana kita boleh buat ataupun macam mana, carilah kan. Sekarang kan walaupun kita ni kita belajar kan, so siapa-siapa yang ada follower ke boleh buat insya-Allah. So itu sebenarnya adalah antara after yang kita boleh buat. Sebenarnya tak semua orang ada rezeki untuk bantu orang. Macam saya sendiri pun, kita pun nak tolong orang juga kan, tapi apa yang saya boleh buat adalah kita cuba try untuk tolong orang yang terdekat dulu kan, dan kalau ada rezeki lebih kita akan tolong orang ramai lagi insya-Allah. Saya yakin dan percaya semua orang yang ada hari ini adalah orang-orang yang nak bantu ramai orang. Okay, so apa yang you boleh buat adalah, apa kata kita buat konten-konten yang bantu orang untuk lebih bertenang. Salam sir, Jenjaron banjir lagi tak? Pagi tadi kan hujan lebat kan. So tempat-tempat yang dah turun air, dia naik sikit. Tapi tak banjir lah. Dia naik sikit. So insyaAllah lah, so far so good kot. Cuma saya tak pasti kat sungai
kat area Canggang tu macam mana. So itu pun antara tempat-tempat yang teruk jugalah terkena kan. So alhamdulillah. So itu je lah kan, faham insyaallah. Alright, so untuk ala-ala kita ada ramai orang kat sini, saya nak minta semua orang untuk kita sama-sama untuk kita tadah tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita doakan sahabat-sahabat kita yang lain yang mungkin sedang nak cari bantuan ke ataupun nak tolong orang ke. Okey, so jom dan kita baca doa-doa. Bismillah. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك وجمال جمالك والقوة قوتك والقدرة قدرتك والعصمة عصمتك اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقربه بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar permudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. So alhamdulillah kan, so sama-sama kita doakan sahabat-sahabat kita yang lain dan jangan lupa untuk doakan untuk diri sendiri, ahli keluarga kita, mak ayah kita. Okay, insyaAllah. Alright, so tuan-tuan, alhamdulillah, so hari ni kita start dengan satu soalan yang sangat bagus kan. Ada dua soalan sebenarnya. So antara value dengan harga, mana satu yang kita kena highlightkan? Bagi saya dua-dua. Sebab apa? Value tu akan, harga tu datang selepas value. Faham tak? Harga datang selepas value. Contohlah, kenapa orang nak harga yang lebih murah? Kan? Kenapa orang nak harga yang lebih murah? Sebab value yang dia cari adalah at least ada. So kita letak produk kita tu kat atas dasar value apa? Kan? Adakah orang tu hanya sekadar nak produk sahaja? Kan? Ataupun orang tu nak lebih, ataupun dia dah ada kereta, cuma apa yang kereta boleh buatkan jadi orang yang lebih baik. Okay? So tentang value boleh tak saya nak share tentang value? Boleh ke? Cuba komen sikit. Dah ready ke tuan-tuan? Dengan pen dan buku nota dah ready ke? Kan kita nak bercerita tentang value. Value. So value kan, value keperluan manusia. Value keperluan manusia. You just amalkan benda ni, insyaAllah lah, everything will be fine. Tak kisahlah kita jual produk apa pun. Okay, value keperluan manusia. So saya rasa benda ni saya dah share banyak kali. Cuma bila you ada makin banyak value-value yang ada ini, insyaAllah makin tinggilah harga yang you boleh letak. Nak tak? Sebab tu kadang-kadang ada orang kata bagi value. Betul. Kenapa? Sebab makin tinggi value, kan orang are willing to spend lebih tinggi. Orang akan spend dengan lebih banyak. Kenapa? Sebab apa yang value yang dia dapat tu lebih banyak.
So sebenarnya tu kadang-kadang kenapa turunkan harga? Turunkan harga okey, dia ada value. Ada. Bila kita turunkan harga ada value. Value discount. Value jimat. Kan? Tapi bila kita turunkan harga, boleh tak kita bagi value free gift? Kan? Boleh tak kita bagi value free postage? Boleh tak kita nak bagi value mungkin after sale service? And boleh tak kita bagi value membership? So adakah hanya sekadar kita nak satu value iaitu value jimat, value discount? Kita buang value-value yang lain. Tak best kan? So nampak tak? Relate tak dengan saya apa yang saya cakap ni? Faham? Sebab tu kadang-kadang you turunkan harga tetap dapat value, customer tetap dapat value, tapi value yang customer dapat you bagi pada customer hanya benda jimat. Dan kalau you hanya bersaing dari segi harga, jimat dan diskaun, cuba komen. Cuba komen. Anda akan kalah kat mana? Kan, anda akan kalah dengan siapa? Kan, brand-brand yang memang dah terkenal dengan harga murah, beli jimat, dapat free postage, kat mana? Cuba komen. Dia mula daripada S. Shopee. Betul tak? Kan? So, how awak nak bersaing dengan Shopee? Cuba share dengan saya. Macam mana awak nak bersaing dengan Shopee? Gila. Sebab tu janganlah bersaing dengan Shopee. Kan? So, kalau awak nak main value jimat, awak akan bersaing dengan Shopee. Tapi awak kena main dengan value-value lain pula. Sebenarnya ada banyak keperluan manusia yang kita boleh touch. So, kalau semua dah ready, jangan lupa untuk tap dulu. Dan kalau paling penting adalah tolong share. Okay, tolong share. Siapa-siapa yang belum follow saya, yang baru masuk, mungkin tengah scroll, live orang, tiba-tiba ternampak ni, and komen lah. Komen. Ataupun jangan lupa follow. Tekankan dia betul follow kat atas ni. Rasanya kat atas ni kot. Okay, boleh macam tu lah barulah okay kan. Kita tak boleh nak tolong pada yang lain, at least kita tolong share, dapat manfaat pun kira okay dah. Boleh alright, alhamdulillah. Terima kasih Bananize HQ. Wow, nak tanya Bananize HQ ni jual produk apa? Bananize HQ ni jual produk apa? Macam menarik je, macam best je. Alhamdulillah. Terima kasih pada yang dah mula share. Thank you so much. Thank you guys. Alhamdulillah. Good. Okay. Alright, so kita akan start. Dan saya nak tanya, sebelum tu ada tak yang baru first time join sesi saya? Ada tak yang baru first time? Dia baru je, macam baru first time, baru tak. Kami jual keripik pisang. Allah Akbar, bestnya. HQ kat mana? Kan? Saya. Oh, okay, memang first time. Kami join cluster dekat IMC hari tu. Oh, ya ke? Terbaik lah. Baru yang first time Miza manis. Alhamdulillah. Okay, tak apa. So, walaupun you first time, so insyaAllah lah. Yeah, so, jangan malu tanya je soalan. Dan saya suka fokus pada soalan sebenarnya. Saya lebih suka fokus pada soalan. So, kalau ada soalan, tanya saja. Okay, so kita go for keperluan manusia yang pertama. Okay, kita pergi ke value yang pertama. So kalau tak kisahlah, kan, tak kisahlah kita jual produk apa pun, keperluan manusia yang pertama, manusia tu perlukan kepastian. So apakah maksud kepastian? So contohlah macam Bananize, kan, keripik pisang Bananize. Okay, Bananize. Keripik pisang Bananize. Cuba bantu saya. Okay, cuba bantu saya. Apakah kepastian yang awak boleh jual pada customer? Bananize. Apakah benda yang awak boleh jual pada customer? Apa yang you boleh jual? Sedap. Okay, good. Lagi? Kan, rasa pisang asli. Kan, rasa pisang tradisional. Pisang tradisi. Kan, rangup. Kan, rangup selama 24 jam. Contoh. Kan, boleh tahan packaging kedap udara. Okay. So kedap udara tu
tak masuk angin. So jual lah benda-benda yang pasti. So itu adalah benda yang pertama yang manusia nak. Tak kisahlah apa pun awak jual, tak kisahlah apa pun yang awak ada, produk suplemen ke, jual bundle ke, manusia tu nak kepastian. Contoh kita jual bundle. Kan? Kita jual bundle. So apa yang manusia nak itu adalah manusia nak ataupun customer bundle ni dia nak at least barang tu ori. Kan? Barangan itu original. Dan walaupun bundle tapi dia nak ori. So contohlah kasut. Kan? Kepastian apa yang kita boleh jual. Biasanya orang yang nak kasut ni, kasut pun ada macam-macam segmen juga. Kasut yang selesa, kasut yang cantik. Kan? Kasut boleh buat lari, kasut boleh buat main futsal, kasut boleh untuk bergaya. Kan? Betul tak? So kepastian itu. Siapa lagi nak cuba? Siapa nak share dengan saya lagi? Kan produk-produk yang anda ada sekarang ni, kan awak berani jual kepastian yang mana? Kan awak nak berani, awak kena berani claim lah. Dan kepastian ni adalah benda yang kita boleh claim. Ingat, claim bukannya over claim. Okay, claim tapi tak sampai over claim. Bukannya langsung kita tak boleh nak cerita produk kita ni bagus. Orang pastilah nak produk yang bagus, betul tak? Kan orang pastilah nak produk yang bagus. So daripada banyak-banyak produk-produk yang bagus tu, yang mana satu daripada banyak-banyak benda yang bagus itu yang kita boleh claim, yang kita boleh deliver. Ingat, deliver. Kan? Kita claim dan kita kena deliver. Claim dan deliver. Itu saja. Dan nak tak you guys satu tips lah dalam konteks claim and deliver ini adalah selalu under promise. Under promise. Over deliver. Faham tak? Under promise, over deliver. So insyaAllah itulah yang kita boleh buat. Tempat saya banjir tak? Tempat saya banjir sikit je Amirul. Tak seteruk yang lain lah. Dan Alhamdulillah, terima kasih sebab sudi tanya. Thank you so much. Okay, faham? Alright, so itu adalah poin yang pertama. So siapa-siapa yang baru masuk, you guys okay ke? Dapat sesuatu tak? Belajar tak? So ini kepastian. Yang lain boleh tak share dengan saya? Sekarang meniaga apa? Produk apa? Kan kalau awak tak meniaga pun, awak ada dalam TikTok ni mesti ada something, betul tak? Mungkin awak nak jadi content creator. Awak nak jadi host. Kan? Host host live. Sekarang kan ramai kan agensi-agensi yang tarik orang untuk jadi host, betul tak? Kan? So host yang awak ada ni, kerja yang host yang awak jadi ni, awak nak jadi apa kepastian yang awak boleh janjikan dengan awak punya audience? Dan kek rasa aiskrim bukan kek aiskrim tapi rasa aiskrim. Wow. Menarik. Saya suka. Kan? Okay, produk jamu. Produk jamu apa yang kita boleh kepastian? Contoh produk jamu rasa ataupun produk jamu yang bersih, yang halal. Faham tak maksud saya? So kepastian ni bukan hanya sekadar berkesan atau tidak. Kepastian ini adalah apa yang awak berani claim. Ingat, perkataannya adalah berani claim. Dan apa yang awak claim itu awak kena deliver. Contoh, kan, ada tak yang kat sini mungkin ada kawan-kawan yang jual ataupun ada servis printing. Kan? Printing kotak, printing flyers. Diorang, kepastian diorang tu mungkin diorang akan pastikan okay, design cantik, kualiti tinggi. Tapi kalau you ada satu value yang di mana awak boleh claim okay, dalam masa 24 jam siap, harga awak boleh naik. Dan harga awak boleh naik. Sebab tak ramai orang yang berani claim masa. Sebab tu kita selalu always under promise. Tapi kalau awak berani claim, disebabkan awak ada dia punya capacity, awak ada orang-orang yang boleh handle, kan? So insyaAllah orang willing to spend. Faham So itu adalah kepastian. Tolong komen di bahagian chat ramai-ramai kepastian banyak-banyak sikit. Kan? Tolong sikit. Terima kasih Puan Rosma. Kan? So insyaAllah. So point yang pertama, keperluan manusia will be kepastian. Dan saya rasa kepastian ini memang dah banyak kali dah saya share.
Tapi insyaAllah everything semua orang nak jadi kepastian. Contoh jadi ejen. Kan ejen pun kita nak kepastian. Betul tak? Kita nak jadi wakil jualan. Kita nak join satu group. So kita nak kepastian. Kepastian apa? Kan kalau aku stay 5 tahun aku dapat apa? Kan kalau aku stay 5 tahun aku dapat apa? Sebab Tuan-tuan, anak team kita, group kita ni, tak kisahlah dropship ke, reseller ke, agent ke, masa diorang start baru mula, baru join ni, diorang memang all out. All out. Sebab tu kita kepastian ni untuk para agent, awak dah kena ada 90 hari how to success dalam Bernanize. Gitu. Nampak tak? So nampak tak? 90 days how to success in Bernanize. Awak dah kena ada dah kepastian ini. Blueprint ni macam mana nak berjaya dengan Bernanize. Dan berjaya itu subjektif. Yang penting at least dia dah ada dia punya jalan kerja dia. Cara kerja dia. Kan nak content apa, kan nak start macam mana. So you dah kena ada dalam 90 hari. So dalam 90 hari ni you kena cepat-cepat ajak anak team you buat duit. Kalau you gagal untuk ajak anak team tu buat duit, tak maaf lah, mereka diorang akan pindah ke tempat lain. Faham? So nampak? Okay, soalan. Sir, contohlah macam agent kan, diorang nak over deliver tu macam mana? Over deliver. So maksudnya over deliver tu macam mana? So over deliver ni you jangan fikir jauh-jauh sangat, jangan fikir pelik-pelik sangat. As simple as contohlah agent. Kita over deliver dari segi contoh masa. Kan kita customer PM sebelum pukul 5, kita janji barang sampai dalam masa 2 hari ataupun 3 hari bekerja, tiba-tiba barang sampai esok. Itulah under promise over deliver. Itulah dia under promise over deliver. Faham tak? So agent kan, kalau dia ni bijak, apa yang dia boleh buat adalah, saya tak pasti keripik pisang Bernanize ni ada banyak perisa ataupun ada satu je original. Kalau you ada macam-macam perisa, you boleh cadangkan, recommend pada anak team ataupun pada agent. Apa yang you boleh buat adalah spend sedikit untuk beli perisa-perisa lain dan beli packaging yang kecil-kecil dan you bagi tester. You bagi tester. So maksudnya apa? Dia beli 3 keripik ataupun 3 bekas Bernanize dan dapat satu tester perisa yang baru ataupun perisa lain. So nampak tak? So dia beli 3, dapat extra. So itu adalah under promise over deliver. Kita janji 3 paket, dapat 4 paket walaupun kecil. Orang kisah apa? Yang dapat lebih. So itu sebenarnya adalah kepastian ataupun claim. So nampak tak? Service. So kat sini you guys kena faham, kalau you sedang fokus ataupun dalam bidang servis, dalam bidang servis, you punya customer service tu yang kena A. Kan customer service yang kena A. Kalau you jual produk, maksudnya you berurusan dengan manusia tu dengan produk, bukannya servis, produk tu yang kena A. Produk kita tu kena high value. So insyaAllah, don't worry. Okay, Kuisha, Shopee seller sekarang dah suka gak buat macam ni. Betul Kuisha. Cuma ingat, saya nak ingatkan. So bila dah pasti, kan, contohlah macam Kuisha cakap, bila semua dah pasti, kan, manusia ni nak apa? Dia suka pada surprise. Manusia suka pada surprise. So under promise over deliver ni pun antara ciri-ciri surprise jugalah. Okay, under promise over deliver ini juga adalah ciri-ciri surprise. So surprise ni macam-macam. Kan, macam-macam. Sebab tu kalau contohlah, biasanya kita suka bagi free gift. Betul tak? So free gift ini kalau boleh cuba buat 2 minggu. 2 minggu ada, mungkin 2 minggu tu satu free gift. Minggu depan free gift lain. Bayangkanlah. Setiap 2 minggu free giftnya berbeza-beza. Orang sanggup repeat kerana sebab nak free gift. Dan cuma kenapa orang tak repeat bila kita dah bagi free gift? Sebab free gift yang kita bagi ni adalah free gift shock sendiri.
kita bagi free gift yang shop sendiri. So maksud free gift shop sendiri ni apa? Kan contohlah kita assume nampak tak? Kita shop sendiri ni maksudnya apa? Kita suka assume. Okay, suka assume. Rasanya customer suka kot ni. Lepas tu kita bagi apa? Kita bagi face mask, kita bagi hand sanitizer. Kan? Kita bagilah benda-benda yang kadang-kadang yang penting free gift. Tak nak. Ni silap kita. It's not about hanya sekadar free gift. Tak. Free gift adalah free gift yang customer nak. Kan? Yang customer nak. Dia balik kepada value kita. Produk kita dah mahal, harga kita dah cun, tapi bagi free gift murah. Apa yang orang rasa? Kan? Apa yang orang rasa? Sebab tu kadang-kadang murah. Murah tu maksudnya value tu macam orang value rendah lah. Bukannya murah tau, value rendah. Sebab apa? Sebab free gift ni, saya bagi tips sekali lagi, jangan shop sendiri. Okay, jangan shop sendiri. Dan kalau kita nak bagi free gift pula, berapakah kosnya? 10%. 10% dari, cuba komen, tuan-tuan dan puan 46 orang yang ada hari ni, kita nak ambil kos untuk bagi free gift ini adalah 10% dari 10% dari boleh tak tolong saya 10% dari agak-agak 10% dari apa ni? Kita nak ambil kos untuk beli free gift ni 10% dari Nurul Huda cakap untung. Yang lain daripada harga jual, daripada untung, lagi daripada profit, dari keuntungan. Good. So memang kita hanya ambil dari untung. Maksudnya dah tolak modal. Okay. So contohlah kalau untung kita Bananize. Saya pinjam contoh Bananize boleh ke? Kan. Saya pinjam contoh Bananize. Bananize boleh tak share dengan saya satu keripik pisang anda berapa? Satu keripik pisang Bananize RM berapa? Dan tak perlu cerita pasal untung Saya nak main teka-teka je. RM10 ada kot? Ke 15? Sebalang pisang salai 500 gram RM25. Wow, pisang salai. Oh. Okay, keripik pisang salai RM25. So estimate mungkin kita boleh dapat lebih kurang kalau makanan ni arrange 10 sampai 7 lah. Kan? Lebih kurang insyaAllah. Kan? 10 hingga 7. So 10% daripada kita ambil lah yang paling besar sekali ataupun yang paling kecil lah kan. 70 sen je. Kan? 70 sen sahaja. So kat sini lah kreativiti kita diuji. Macam mana kita nak bagi free gift dengan kos 70 sen? Dengan kos 70 sen. Itu kalau dia beli satu. Kan? Sebab tu kalau boleh janganlah suruh beli satu. Sebab 70 sen nak bagi apa? Kan? So sekarang ni kita try untuk dia beli terus 4 balang. Kan? 4 balang kita at least dapat kat sini around mungkin RM4. So RM4 pergi lah cari. Kan? So RM4 ni mungkin kita boleh buat apa? Kan? Kita beli topping ke topping Mungkin contohlah pisang tu kan, keripik pisang. Kan? Keripik pisang. Apa nak keripik pisang? Cuba korang boleh share tak di bahagian chat. Tolong Bananize ni. Dengan agak-agak RM4 ni kita boleh beli apa? Yang boleh naikkan value dia. Bukan hanya sekadar free gift. Dan bukan hanya sekadar free gift. So contohlah. Kita nak bagi package RM100 ni. Kan? RM100 ni. So Bananize boleh buat apa? You senaraikan. Okay, free gift yang pertama. Free gift yang kedua. Free gift yang ketiga. Dah ada. Contohlah. Pisang biasanya makan dengan pisang ni apa? Mungkin Tupperware. Topping coklat. Betul. Menarik. Topping coklat. Sekarang kan orang gila keju. Ataupun bekas simpan. Walaupun dia dalam bekas botol.
Tapi kita bagi hadiah bekas simpan lagi. Mungkin bekas simpan yang kecil-kecil ataupun travel pack. Travel. Kan nak bawa satu balang besar tu kan, mana muat dalam beg, betul tak? So, bila kita dah ada hadiah-hadiah ini, saya nak you guys dan Bananize ni, okay, you buat survey. Sebab kita tak tahu betul ke orang makan coklat dengan pisang salai. Kita rasa macam serius lah. Kan dia ada perkataan macam tu kan. So survey. So survey ni buatlah dengan broadcast. Kan broadcast. Kan ataupun email blast kalau ada. Kan ataupun WhatsApp blaster. Kan WhatsApp blaster. Kan so buat macam ni. So daripada data-data tu barulah you ambil dan you tengok macam, sebab feedback customer tu lah adalah yang paling real. Feedback customer tu lah yang paling real. So insyaAllah. Kan dan kita jual bukannya pisang salai perisa coklat tak. Tapi pisang salai dan contohlah free giftnya dia boleh pilih. Nak topping cheese ke, nak topping coklat ke, boleh pilih. Kan? So, itulah kadang-kadang idea-idea tu dia datang daripada live-live macam ni lah. Sebab tu, try to participate ataupun engage balik dengan kita punya follower kita, dengan database kita. Dan daripada situ, you akan dapat the real data. Dan data tu yang you akan gunakan macam mana nak buat produk baru lepas tu, packaging baru lepas tu. Kan, Bananize ni mungkin boleh ajar orang, tanya orang nak sebut Bananize ni senang ke susah. Faham tak maksud saya? So macam ni lah cara kita buat kerja sebenarnya. Okay, faham? So ini contoh daripada Bananize kan, dan saya guna contoh ini dan untuk semua orang yang ada. Untuk semua orang yang ada. Excellence, appearance so adorable. Allah Tuan Hisham, terima kasih. Biasa kalau tak makan lagi lidah tak lurus nak sebut sir. Oh ya ke? Okay. Kena order lah tu. Kena order. Kita kena order tu insyaAllah. Boleh tu. Dia dah bagi hint tu. InsyaAllah. Nanti kita order. Kan? Tapi selain keripik salai tu, keripik pisang biasa ada tak? Kalau keripik pisang biasa ada, saya nak. Salai saya kurang sikit lah. Kan? Salai tak tahu lah. Saya ada. Kalau ada ngam. Nanti PM saya. Okay, nanti saya PM Terima kasih. Alright. So ada lagi soalan tak? Pisang tanduk ada. Alhamdulillah. Good. So insyaAllah. Lagi satu. Kan? Lagi satu. Mungkin apa yang kita boleh buat adalah macam ni. Siapa-siapa yang ada makanan ni, and you guys boleh lagi makanan-makanan kering kan, macam pisang ni, walaupun pisang ni kita buat sebagai kudapan, tapi pisang ni pun antara yang bagus jugalah untuk kita punya bantuan kita untuk mangsa-mangsa juga yang ada. Malam ni jadikan 8 PM di Cyberjaya. 8 PM di Cyberjaya. Tuan Syam ada apa tu? Kan? Allah, cuba share dengan saya. What's going on? Mungkin boleh sampai kot. Sebab makanan ni try bodek Dina Canva. Dia beli. Oh, Dina memang. Cuba korang seru nama Dina. Dia datang tak? And kalau dia tak datang dalam live ni, mungkin anda tidak cukup friend ataupun tak cukup closing lah. Tak cukup closing dengan Dina. So insyaAllah. Okay? Faham Alright. So hari ni nampak tak? Kita korek sangat deep tentang kepastian. Dan surprise. So korang tuan-tuan puan yang ada hari ini, 54 orang yang ada hari ini, tolong screenshot. Ini saya ambil ni dulu. Dan tajuk hari ni kerana keripik pisang. Last week dah set appointment dengan UPA coffee session. Tuan Hisham. Alamak. Okay, nanti saya kena check balik. Oi, dahsyat closing ni. Saya sukalah dengan orang-orang closing ni. Dia punya closing tu memang laju. Haziq Loy. Sir, kalau makanan yang tak popular lagi kat Malaysia, macam mana nak breakthrough market? Makanan yang tak popular tu maksudnya macam mana? Awak nak jual apa, Haziq? Kan? Haziq nak jual apa? Sebab tu kadang
sebab tu saya always bercerita tentang macam ni. Contoh Haziq kan, kita nak jual pada orang ni kan, so you kena ada value, maksudnya kena ada selesaikan keperluan manusia. So yang pertama tu kepastian. So kepastian tu maksudnya apa yang awak jual ni, walaupun orang tak tahu, sedap tak? Sebab makanan sedap adalah wajib. Sedap adalah wajib, tak boleh tidak. Percaya cakap saya. Sebab kalau tak sedap, mungkin belum awak kena R&D lagi sampai orang kata sedap lah. Sebab tu apa? Kalau kita tengok McD ke KFC ke, setiap kali diorang keluarkan menu baru, diorang akan R&D dulu. Diorang akan test dulu dengan kawasan sekeliling dulu. Kan? Bawa banana sekali, let me review. Okay. Tuan Hisham, dahsyat. Makanan kena sedap. Itu adalah wajib. Sebab kita tak nak jadi orang yang macam peniaga-peniaga yang di pasar di bazar Ramadan. Maksudnya apa tahu? Sebab kita tahu bazar Ramadan ni orang akan teruja dengan apa pun makanan. Sebab dia tak boleh rasa. Ingat, dia tak boleh rasa. So dia pandang semua makanan sedap. Ada ketika Ramadan ni akan ada 2 orang jenis. Yang 3 jenis usahawan yang akan muncul. Yang pertama yang memang tera masak dan tera menjual. Ni memang dah biasalah. Yang kedua, tera masak tapi tak reti menjual. Tera masak dan tak reti menjual. Dan yang ketiga ni, dah lah tak tera masak, tak reti menjual. So lagi pelik. Asal ada. So kadang-kadang kalau kita tengok kan, dia masuk bazar Ramadan tu, kalau semua orang buat semua orang buat martabak, semua orang buat martabak. Penat kan? So janganlah macam tu. Kita tak nak jadi orang yang macam tu. Itu dan dia muncul waktu-waktu Ramadan saja, janganlah. Kan, tak reti masak, tak reti nak menjual. So kalau tak reti masak tapi reti menjual, dia akan terima feedback. Dia akan sedia, okey, kenapa orang tak repeat? So dia nampak. Kan, dia tahu. Tapi yang tak reti masak, tak reti menjual, dia keluarkan kos je. Kan kuat kos je. So I'm going to have my kek lapis soon. Bestnya kek lapis. Alamak, saya jual hot sauce rasa ala-ala sos Nandos. Setakat ni feedback customer kata sedap. Faham? Okay, Haziq. Kalau awak bercerita tentang hot sauce, saya faham sebab saya 2 tahun juga kat Amerika. Okay, hot sauce. Kan, hot sauce ni dia ada yang saya tak pasti hot sauce awak ni macam mana. Kan? So kalau hot sauce tu yang biasa yang kecil, botol kecil tu kan, Tabasco, betul tak? So awak punya market sebenarnya, awak tahu tak awak jual pada siapa? Alah, sekarang hot sauce awak ni macam, kalau market Malaysia ni macam Budu kan, macam Cecaluk, itu adalah hot sauce awak kan, memang hot sauce. Itu adalah versi-versi hot sauce. Hot sauce, tapi hot sauce ini mungkin untuk apa? Untuk market yang luar negara lah. Kenapa? Sebab diorang tidak makan pedas. Kan? Tapi diorang nak ada rasa yang pedas-pedas jugalah. Dan pedas diorang dengan pedas kita agak sangat-sangat berbeza. Pedas diorang itu pedas yang pedas-pedas masam. Pedas kita ni pedas-pedas yang penuh rasa. Kan, ada bawang putih, ada bawang merah, ada cili, ada garam. Betul tak? So kalau awak cakap, awak kata awaknya sos ni macam Nandos. Kan, macam Nandos. So cuba check balik. Kan, macam sos Nandos, so kita check balik. Kat Nandos menunya apa? So kalau kita tengok kat Nandos, kan, menu-menunya adalah menu-menu macam ala-ala Portugis. Kan, ada ayam, ada daging. Dan sos awak mungkin sesuai untuk geng-geng yang suka BBQ. BBQ. Betul tak? Kan, BBQ. So BBQ ni pula mungkin ada yang smoke. Yang di mana makanannya tu makanan kering. Makanan kering tu maksudnya apa? Yang tak ada sos. Yang tak ada kuah. So itu adalah market awak sebenarnya. So awak tak perlu totally penetrate market Malaysia yang memang makan nasi. Okay, diorang ni makan nasi dengan sambal belacan, dik. Dengan sambal belacan, Haziq. So kalau awak masuk nak jual hot sauce, pelik lah. So kadang-kadang
kita nak sebut hot sauce ni pun kalau kita Melayu kan, sos pedas. So dok mocik-mocik dok fikir, apa bondo sos pedas ni? Sambal ke? Kan? Sos cili Thai ke? Sos cili ke? So itu je. Nampak tak? Hot sauce buat travel pack senang bawa ke mana-mana. So itu beza. So nampak tak? Market kita untuk orang-orang yang suka travel. Sebab tu bila kita buat satu-satu produk, validation adalah benda yang sangat penting. Okay, validation adalah benda-benda yang sangat penting. Contoh, alhamdulillah Haziq dah buat satu produk, you bagus kan, memang feedback ataupun repeat order pun okay. So tugas you sekarang adalah fokus untuk buat seramai mungkin orang tahu. Okay, seramai mungkin orang tahu. So contoh kan, saya boleh bagi hint untuk Haziq, cuba follow rapat-rapat Oden by Cik Yana. Untuk Haziq Oden by Cik Yana. So dia pun sama juga. Dia bawa culture Korea. Kan, culture Korea ke Malaysia. Dan dia olah, dia R&D. Saya tak pasti, saya tak nak cuba Oden Cik Yana, tapi saya antara yang suka Oden juga. Kan, sebab rasa dia macam, tapi saya tak pastilah Oden tu sebenarnya adakah sekadar fish cake ataupun kuah Oden itu sendiri. So saya kena cuba yang betul-betul Oden Korea lah, rasa dia sepatutnya macam mana, betul tak? Sebab kalau sekarang ni saya punya yang Oden sana sebenarnya macam tom yum dah. So itulah apa yang saya boleh cadangkan pada Haziq. Okay. So follow rapat-rapat Oden by Cik Ana. Gulak. InsyaAllah. Right, tengok balik customer yang repeat tu mostly kenapa dia orang beli. Betul. Setuju. So bagi saya testimoni ini penting, tapi bukanlah prioritinya. Sebab makanan dah wajib sedap. Makanan memang dah wajib sedap. So yang paling penting adalah repeat order. Okay. So saya meniaga kat area kampung. Produk dah rasa sedap tapi orang takut nak beli, mereka kata mahal. Saya positionkan Lochetta cake premium. Okay. Mama Nis Lochetta. Okay. Mama Nis. Kan, location juga adalah benda yang perlu kita ambil berat lah. Sebab apa? Mama Nis kena faham satu benda. Kan. Seronok lah hari ni. Anda semua belajar. Saya belajar banyak dari pagi tadi kan. Kita start dengan kepek pisang. Lepas tu ada kek lapis daripada Tuan Hisham. Lepas tu kita ada hot sauce. Dan kita ada kek premium Lochetta. Okay. So kek premium. Lokasi kek premium Mama tak salah. Okay. Kek premium Mama tak salah. Kan, kek premium kita tidak salah. Cuma nak tak nak kita kena terima satu hakikat yang di mana orang kena tahu kita, orang kena perlu kita, dan orang kena mampu. Okay. Nak bagi mai bawal Siti Murni Tuyo Jana amaran bukan untuk lelaki. Baik. Boleh Tuan Hisham. Alright, terima kasih Tuan Hisham. Okay. So mama kena faham flow ni Orang kena tahu kek kita, orang kena perlu produk kita, perlu kek kita, dan orang kena mampu beli. Mampu ni ada beberapa lah. Mampu ni mampu dari segi modal, mampu beli, dan mampu guna. So mampu guna ni tak ada masalah. Mampu guna ni maksudnya mampu guna ni dapat izin daripada suami, dapat izin daripada pasangan. Kan kadang-kadang kita nak beli suplemen tapi tanya isteri, tanya suami. So mampu dari segi guna tu tak ada. Kan, walaupun dia tahu kita, dia perlukan produk kita tapi tak dapat izin pun tak boleh beli juga. Faham tak maksud saya? So lokasi mama kan, mama Lochetta mungkin adalah orang-orang yang mungkin saya tak pasti. Harga mahal tu berapa mahal? Kan, adakah mahal kek kita ni mahal macam kedai kek mahal apa lupa lah. Kalau kat mall tu ada lah kedai roti tu kan, yang ada kincir angin tu kan. Kalau sikit resepi bagi saya tak terlalu mahal. Tu harga biasa, standard. Kan, harga kek 500 gram RM37. Faham? So apa yang saya boleh cadangkan pada mama, kan, mungkin orang tak rasa lagi kot. Kan, mungkin orang tak rasa lagi. Mungkin Baskin Robbins tu aiskrim.
Itu tak, saya tak faham lah aiskrim, kek kan. Nak makan aiskrim kan benda tu. Kan. So macam cepat cair. So dia kau makan cepat-cepat. So untuk Mama, apa yang saya boleh cadangkan, mungkin Mama boleh buat satu segmen lebih kecil ke, biasanya lebih kecil lah. Dan harga untuk memperkenalkan. Harga memperkenalkan kepada kedai ataupun area kita dulu. Mungkin diorang tak beli, tapi cucu diorang beli, anak diorang beli. Anak diorang beli kan. Faham tak? So kampung kita tu orang datang ke kampung. Faham So mama jangan kecilkan portion, cuma keluarkan satu kek baru. Keluarkan kek baru. Maksudnya kek yang lebih rendah. Bukan rendah lah, maksudnya mungkin dengan saiz lebih kecil. Betul, tapi jangan kek yang sama. Segmen baru. So Lochetta adalah yang premium. Mungkin ada satu nama lagi yang untuk kek-kek yang untuk, macam mana nak sebut kan, satu mungkin ada nama-nama Melayu lah. Kak Cekta kan, Lochetta Kak Cekta. Kak Cekta kan, ataupun kita lewat Kek Cekta. Kek Cekta. CHETA. Sabdu atas. Boleh buat macam tu kan. Oh gitu. Kek Cekta. Lochetta yang premium ala Francis kan. Kita ambil sambil minum kopi. Kak Cekta ni kek makan dengan teh ais, teh tarik. Ngam. Tapi kena design semua kena bezalah. Makanan memang kena ada banyak pilihan ke? Tak semestinya. Tak semestinya. Kalau tanya saya, dulu mak saya ada kedai restoran nasi campur dulu. Lebih susah jaga berbanding awak buat satu restoran yang jual nasi kak wok je. Betul? Betul? Nasi kak wok tu lebih senang jual dan lebih laku berbanding nasi lauk. Sebab nasi lauk ni memang nampak banyak, nampak meriah. Tapi kerjanya penat. Kerjanya penat. Penat maksudnya you kena sangat kreatif. Contoh kalau lauk tu tak habis nak ganda dia. Dan bayangkan saya pernah tengok lauk yang sama berbulan-bulan. Benda tu tak menarik weh. Saya sebagai orang kedai yang duduk kedai pun tak tahu nak makan apa. Last makan apa? Nasi, telur, dah. So itu bila terlalu banyak pilihan, orang kena fikir. Bila fikir, customer akan bagi banyak alasan lah. Sebab tu untuk Benda Nice, setiap kali awak nak keluarkan produk baru ke, saya highly recommend buat seasonal. Contoh keripik pisang apa? Maksud pisang ni adalah kita buat macam McD buat apa tau? Prosperity. Cuba komen di bahagian chat. Prosperity akan keluar pada musim apa? Prosperity akan keluar pada musim apa? Prosperity akan keluar pada musim apa? Bukan musim tergujuh aku tepuk orang. Pelengkap contoh sambal topping. Betul Amirul. Terima kasih. 5 orang lagi kat ni kan musim perayaan. Mana musim perayaan Chinese New Year? Di Bali tak keluar prosperity. Christmas tak keluar prosperity. Prosperity musim kahwin. Allah. Chinese New Year. So buat macam tu lah. Buat macam tu. Tahun baru tidak, Chinese New Year. Prosperity Burger McD tu Chinese New Year. So you akan tahu dah macam prosperity. So dia akan fokus kat itu je. Sebab apa orang tahu time waktu ini je lah aku boleh makan prosperity. So sebab tu saya cantik. Dan kenapa kita kena buat macam tu? Sebab kita kena belajar 1 tahun itu setiap bulan itu ada naik turun. So setiap bulan itu ketika kita tahu ketika sale tengah drop, sebenarnya bukan orang tak nak membeli, cuma orang tidak ada keperluan. Orang rasa macam tak apalah nanti bulan depan ada lagi. Itu yang kita kena counter balik dengan keluarkan satu kempen baru. Kita kena keluarkan satu kempen baru. Faham InsyaAllah. Contoh hari ni kan, siapa-siapa yang buat makanan ke, dan apa yang awak boleh buat adalah cuba you relate kan, dan cuba you combine dengan mana-mana NGO kan. Setiap pembelian
Mungkin you just lepaskan kos dan mungkin ambil untung sikit, dan setiap pembelian itu kita terus sumbangkan kepada orang yang memerlukan. Kita sumbangkan pada orang yang memerlukan. Sebab keperluan orang sekarang ni mungkin orang tak beli keripik, tapi kita kena ada sale, betul tak? So kita gunakan elemen, tapi ambil part kita sikit je lah. Janganlah ambil banyak sangat sampai kita nak berniaga dengan orang bencana ni. Tapi lebih kurang macam kita nak tolong, lepaskan kos kita, ambillah untung sikit. Dan at least kat situ orang membeli. Lepaslah kita survive lah untuk bulan ni, orang membeli dan ada contributionnya juga pada orang lain. So insyaAllah. Sebab kalau kita nak sumbangkan gitu-gitu je, kita bukan orang kaya-kaya sangat, betul tak? Tetap ada kos nak kena jaga, staff nak kena bayar, tapi tak bermaksud kita tak boleh do something. Kan, kita tak semasuk kita. Kadang ada juga ejen, kan, ada juga ejen yang setiap pembelian yang beli dengan kita RM1 disumbangkan kembali kepada tabung-tabung bencana. Itu pun boleh sebenarnya, insyaAllah. Dan orang willing to repeat order sebab niat murni kita tu lah. Cuma kadang-kadang tu lah, nak cari orang yang betul-betul jujur, ini tu yang agak susah. Tapi it's okay lah, itu pedulikan lah, itu urusan dia dengan Tuhan lah. Kan, yang penting kita lah buat apa kita boleh buat. Kecil ke besar itu semua di mata Allah. Faham? Sebab apa? Saya belajar dengan cikgu saya, tuan-tuan. Okay, so kita nak habis dah. So saya akan habiskan dengan satu quote ni. Saya belajar dengan cikgu saya, setiap saat itu adalah pilihan. Setiap momen, setiap detik, setiap saat itu adalah pilihan. So 40 orang yang ada hari ini, okay, 40 orang yang ada hari ini adalah awak yang memilih untuk join sesi ataupun kelas saya hari ini. Kan, awak yang memilih untuk berniaga. Awak yang memilih produk yang awak pilih sekarang. Awak yang pilih untuk jadi founder. Awak yang pilih nak jadi leader, nak jaga anak-anak tim. Awak yang pilih nak bantu orang. Awak yang pilih nak jadi sukarelawan. Awak yang pilih untuk bekerja. Awak yang pilih untuk tidak buat apa-apa. So itu semua adalah pilihan kita. Kan? So bila awak stay kat sini, semua adalah pilihan kita. So apa yang saya nak pesan pada semua orang adalah, jangan komplain. Okay? Kita tak boleh komplain. Contohlah yang pergi kerja. Yang minta kerja siapa? Kita. Saya. Kan? Dapat peluang pergi interview. Yang pergi interview, pergi bersiap. Saya. Yang dah dapat kerja, kena sign kontrak untuk kerja. Siapa yang sign? Saya. Betul tak? So bila ada pressure, bila ada KPI, bila ada target nak kena capai, kan, kita tak boleh komplain. Tak boleh cakap, okay, leader tak bagi ilmu secukupnya, HQ tak bagi apa yang saya perlukan. Sekarang orang tak nak membeli, market sekarang nak beli barang murah, orang tak mampu nak beli, orang sekarang ini, itu dan ini. Tapi kalau you fikir-fikirkan balik, yang buat keputusan bangun pagi, bersiap juga pergi kerja, siapa? Saya. So kita tak boleh komplain. Faham tak maksud saya? So insyaAllah lah, jadilah manusia yang sangat bersyukur. Orang yang diuji memang dah diuji. Kita pun diuji juga. So kat sinilah kita diuji antara you nak buat lebih baik, jadi orang yang lebih baik supaya you dapat lebih, dan dengan lebih itu you boleh bantu ramai orang lagi. InsyaAllah. Okay? Alright. Alhamdulillah. So macam mana untuk hari ni? So far semua okay ke? So terima kasih pada 40 orang yang join. Thank you so much. Anda memang awesome. Saya harap anda belajar banyak hari ini, dan insyaAllah lah kita akan jumpa esok. Kita akan jumpa esok. So kalau malam nak tanya, malam kalau buat live ramai nak join ke? Sebab saya jarang buat live malam tau. Saya jarang buat live malam. Tapi kalau ramai orang nak buat live malam, saya boleh cuba untuk buat live malam. Kan, sebab alhamdulillah lah malam bulan ni lah kan. Bulan ni ramai banyak. Nak katakan saya sedih pun sedih juga sebenarnya. Banyak juga kelas saya yang kena postpone. Tapi it's okay, don't worry. Kan, sebab tu saya try untuk mudahkan, kan. Dan saya just nak minta anda semua sentiasa doakanlah setiap cikgu-cikgu yang ada, konten-konten creator yang bagus-bagus, volunteer yang ada. Walaupun kita tak mampu nak tolong dari segi kudrat, tenaga, tapi at least dan doakan mereka dalam sujud anda semua. Okay? Alright. So insyaAllah nanti kalau malam ni jadi saya live, saya akan bagi tahu update dalam group. Dan kalau tak, just adalah kot nanti malam nanti. Okay? Boleh
Alright, so itu saja daripada saya. Saya Dharma, your favourite closing specialist. So Alhamdulillah hari ini kita semua berkawan di atas muka bumi ini. Sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So ingat pesan saya, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia. Chin up. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana illa allazina amanu wa 'amilus shalihat. Terima kasih aku pi amin ya rabbal alamin. Cikgu Zaitun, alhamdulillah, terima kasih. So Allah dah habis. Baru je habis. Kita start pukul 11.30 tadi. Tak apa, insyaAllah besok ada lagi dan malam ni pun akan ada lagi lah. Okay. Right, so all the best semua. Siapa yang perlu bekerja, kerja betul-betul. Dan siapa-siapa yang sedang membantu ramai orang, tolong bantu ramai-ramai. Dan insyaAllah lah kita niatkan hari ini kita buat sesuatu perkara itu kerana Allah Ta'ala. So all the best. See you soon dan jangan lupa follow for more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I know if I fuck us up, we'll be overdone. You'll forget me. I'm feeling bad that I act this way cause you let me. I've been hearing symphonies. Before all I heard was silence. A rhapsody for you and me. And every melody is timeless. Life was stringing me along. Then you came and you cut me loose. Was solo singing on my own. Now I can't find a key without you. And now you're so